Sebelum ini kita telah pun menyentuh tentang tujuan-tujuan peperangan yang dibenarkan dalam Islam. Dan pada tengah hari ini kita sama-sama lihat matlamat ataupun tujuan peperangan yang ditentang oleh Islam. Baik, dalam bab ketiga dalam kitab Fiqhul Jihad, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia berbahas tentang matlamat peperangan yang ditolak dalam ajaran Islam. Baik, antaranya pertama, menghapuskan kekufuran di atas muka bumi. Ini pandangan sebahagian golongan yang mutatarrif, golongan yang melampau, yang merasakan bahawa orang-orang kafir perlu dihapuskan, agama-agama yang kufur perlu dihapuskan. Ya. Baik, kita lihat. Ini kerana perkara ini bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang perbezaan agama dan kepercayaan di kalangan manusia. Mereka terbahagi kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Golongan yang mentauhidkan Allah atau menyembah selain dari Allah. Orang-orang yang mempercayai para rasul dan orang yang mendustakan mereka. Jadi memang begitu Allah Ta'ala buat manusia ni, dia berpecah, terbahagi kepada kelompok yang beriman dan kelompok yang kufur. Dan tidak disuruh membunuh orang-orang kafir itu tanpa sebab. Yang diperintahkan supaya kita berdakwah kepada mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, maka diperintahkan serulah mereka kepada jalan agama Allah dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Jikalau orang kafir itu dibunuh, maka kepada siapakah hendak disampaikan agama Islam? Dan telah banyak kita bahaskan sebelum ini. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ayat itu bukan bermaksud menghapuskan agama lain, hanya membiarkan agama Islam saja yang wujud dalam dunia ni. Baik. Kesemua itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, kebijaksanaannya yang telah menjadikan manusia saling berbeza pendapat ataupun menerima perbezaan dalam kepercayaan dan sebaliknya. Demikian sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Yunus ayat 99, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang berada di atas muka bumi ini seluruhnya. Ya, lihat ayat ni, walau syaa rabbuka la amana. Ya, lau Allah Ta'ala buat satu perumpamaan, jikalau Allah Ta'ala berkehendak, lam situ lam jawab, la amanan nas, ala aman man fil ard, tentulah beriman siapa yang ada dekat bumi ni. Kalau Allah nak, dia boleh buat semua orang jadi beriman. Ya, kulluhum jami'a, semua sekali beriman. Kalau Allah nak buat, dia boleh buat. Tetapi mengapa Allah Ta'ala tidak berbuat begitu? Ada yang beriman, ada yang kafir, supaya ada kerja Rasul, ada cabaran bagi Rasul. Ya, dan ada tujuanlah kehidupan ini untuk Allah Ta'ala uji siapa yang beriman dan siapa yang menolak keimanan. Kehidupan begitu Allah Ta'ala buat.
Jikalau Allah Ta'ala menghendaki, tentulah beriman semua orang yang berada di bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya? Allah Ta'ala bertanya. Allah Ta'ala mempertikaikan, afa anta tukrihun nas, adakah kamu nak paksa, adakah engkau nak paksa manusia sampai mereka semua jadi beriman? Hatta yakunu mu'minin, maka tidak ada satu pun perintah agama Allah yang menyuruh kita ni memaksa orang kafir masuk Islam, ataupun taklif yang diberi oleh Allah Ta'ala sekiranya kamu tidak boleh mengislamkan orang-orang kafir, nanti kamu kena jawab. Ya, sebab itu innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, engkau hanyalah pemberi peringatan. Ya, mudzakir, engkau hanyalah memberi peringatan, menyampaikan agama, dan engkau tidak akan dipertanggungjawabkan. Dan engkau bukanlah orang yang akan dipertanggungjawabkan atas mereka kalau mereka tidak mahu beriman. Sebab itu saya sentuhkan pada kuliah-kuliah yang lepas, sekiranya sesebuah negara yang membenarkan pendakwah Islam masuk, tanpa berlaku peperangan, apabila pendakwah Islam boleh masuk ke dalam negara tersebut menyampaikan ayat-ayat Allah, sekiranya penduduk negara itu tidak mahu beriman, kita tak akan paksa dia. Yang penting agama Allah telah sampai dan mereka boleh buat pilihan. Ya. Ayat berikutnya, firman Allah Ta'ala, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajma'in. Surah As-Sajdah ayat 13. Dan jikalau kami menghendaki, maknanya kalau Allah Ta'ala nak, nescaya kami akan berikan tiap-tiap jiwa itu petunjuknya. Kalau Allah Ta'ala nak, tiap-tiap orang yang hidup pasti dapat hidayah, pasti dapat petunjuk. Ya, kami berikan pada mereka petunjuk. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi tetap benarlah perkataan daripadaku. Sesungguhnya aku akan penuhkan neraka jahanam, aku akan penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Maknanya Allah Ta'ala telah menjanjikan bahawa api neraka itu, neraka jahanam, akan dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tak beriman. Ya, jadi begitulah hakikatnya. Allah Ta'ala memang menjadikan neraka itu ada penghuninya dan diberi manusia ini pilihan. Ya, wahadainahun najdain. Di dunia ni Allah Ta'ala beri kepada manusia dua jalan. Allah Ta'ala hidayah berikan petunjuk untuk mengikut salah satu daripada dua jalan, jalan beriman atau jalan kekufuran. Ya, manusia disuruh pilih. Maka sesiapa yang beriman tempatnya syurga, sesiapa yang kufur tempat dia neraka. Dan kita tidak diperintahkan supaya menghapuskan semua agama yang kafir. Tidak. Tugas orang Islam hanyalah menyampaikan agama yang benar. Ya. Sekiranya mereka mengikut jalan yang benar itu, mereka selamat. Dan kiranya mereka tidak mengikut jalan yang benar, iaitu jalan hidup Islam, mereka akan binasa. Baik, seterusnya. Firman Allah Ta'ala, walau sya'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Surah Hud ayat 118. Jikalau Tuhanmu menghendaki,
tentulah dia menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Sama macam ayat-ayat yang sebelum ni. Di mana Allah Ta'ala berkuasa kalau dia berkehendak menjadikan manusia ini sebagai satu umat saja. Semua sekali beriman, semua sekali beribadah kepadanya, ummatan wahidah, semuanya sekali umat Islam. Akan tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat, mereka sentiasa berselisih. Wa ma yazalu mukhtalifin. Kenapa Allah Ta'ala buat tetapnya ada manusia yang bertelingkah dan berbeza pandangan? Kerana Allah Ta'ala menjadikan ada orang beriman yang mengikut ajaran Islam dan ada orang yang kufur yang dengan agama-agama yang sesat. Dan tidak diperintahkan kita menghapuskan semua ajaran agama yang sesat tu. Ya, manusia itu bebas untuk memilih mana jalan yang hendak diikut. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Surah At-Taghabun ayat 2. Yang ini lebih jelas lagi. Dialah yang menciptakan kamu. Allah, dia yang mencipta kamu. Kemudian Allah kata faminkum kafirun wa minkum mu'min. Di kalangan kamu yang Allah cipta ni ada yang kafir dan ada yang beriman. Ini ayat yang jelas. Allah Ta'ala menyatakan manusia ni ada yang kafir dan ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Baik, ini ayat yang jelas bahawa tidak ayat-ayat ini menyanggahi sikap golongan yang mengatakan jihad bertujuan untuk menghapuskan agama-agama selain daripada agama Allah. Tak ada. Itu tidak berlaku. Dan kita melihat apabila Sayyidina Umar memasuki Baitul Maqdis, dia tidak menghapuskan gereja, dia tidak memaksa orang Kristian masuk Islam, dia tidak maknanya menghapuskan ajaran-ajaran agama lain. Tidak. Di mana-mana saja bumi Islam masuk, apa yang disampaikan ialah petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan penduduk negara itu sendiri yang menilai manakah cara hidup yang lebih baik yang ditawarkan oleh Islam ataupun agama yang sedia ada mereka anuti. Dengan sebab Islam ni dia agama hujjah, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Antara yang saya baca, orang-orang Eropah pun apabila Islam sampai di Spanyol, mereka melihat tentera-tentera Islam mandi bersih, setiap kali 5 waktu untuk solat mereka berwudu, dan mereka fikir agama Kristian yang mereka ikut tak ajar pun suruh mandi ni kira atas sendiri-sendirilah. Mandi ni benda tabiat semula jadi. Maknanya mandi, rasa kotor mandi. Tapi mereka lihat orang Islam ni asyik mandi. Mula-mula mereka mentertawakan orang-orang Islam. Mentertawakan kerana orang Islam ni asyik-asyik mandi, kejap-kejap mandi. Atau tak mandi pun basuh muka, basuh tangan, basuh tangan, basuh kaki. Kemudian mereka bandingkan dengan cara hidup mereka. Hasil daripada itu saja sudah menjadi hujah atas pemerhatian mereka bahawa Islam ni agama yang lebih baik. Belum lagi dilihat kepada aspek akidah dia, mengesakan Allah atau mengesakan Tuhan yang satu. Belum dilihat kepada aspek-aspek lain, bagaimana menjaga keluarga, kewajipan memberi nafkah. Dan orang-orang perempuan di Eropah, di Spanyol, ketika melihat tentera Islam, laki-laki Islam dengan suami mereka yang mati dalam peperangan, dia fikir balik,
suami mereka itu kadang-kadang melayan mereka dengan kasar. Tidak ada kewajipan mesti beri makan, memberi nafkah. Dan suami-suami mereka itu pengotor, minum arak, mabuk. Kita tengok orang Islam ni bagus. Dan mereka mula terbayang, kalaulah memiliki suami yang seperti ini tentu baik. Dan kebanyakan mereka dikahwini selepas mana mereka masuk Islam. Itu sejarah. Kalau kita lihat, agama Islam bukan datang, peperangan itu bertujuan menghapuskan agama-agama lain, tetapi tujuan peperangan itu seperti mana kita sebut pada kuliah-kuliah yang lepas, lebih kepada tujuan supaya dakwah Islam itu dapat berjalan, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mana orang-orang kafir dapat mendengar kalam Allah, iaitu Al-Quran. Seterusnya, antara sebab peperangan yang dilarang atau ditegah oleh Islam, iaitu memaksa manusia supaya memeluk agama Islam. Al-Quran menolak konsep paksaan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Quran yang ditujukan di Makkah, ayat Makkiyah. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Qala Allah Ta'ala, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Ni sama ayat yang kita baca tadi. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ni. Maka apakah engkau wahai Muhammad hendak memaksa manusia supaya beriman? Apakah engkau hendak memaksa sehingga orang-orang itu menjadi beriman semuanya? Surah Yunus ayat 99. Ayat Al-Quran ini menunjukkan penolakan mutlak terhadap konsep paksaan dalam agama. Agama tak boleh paksa, tuan-tuan. Kalau kita paksa orang, kita boleh paksa dari segi luaran saja. Macam Jepun lah. Jepun datang tanah Melayu, Indonesia mana semua, dia paksa orang tunduk pada matahari yang terbit. Tapi adakah orang yang tunduk itu benar-benar beriman bahawa matahari itu Tuhan? Kalau ada pun manusia yang boleh kita paksa dia masuk Islam, solat 5 waktu, bersunat, semualah, khatan, suruh dia buat semualah, simpan janggut, pakai serban, pakai jubah apa semua. Tapi boleh tak kita paksa hati dia? Boleh jadi dia buat itu kerana pura-pura saja, untuk menjaga nyawa. Itu Islam adalah agama yang menolak. Keimanan kepada Allah Ta'ala tidak akan berlaku dengan paksaan, tetapi dia berlaku dengan rela hati. Orang yang benar-benar beriman akan mengikut agama ni. Orang yang tidak mahu beriman tidak akan dipaksa. Ayat tadi jelas melarang paksaan dalam agama, memaksa orang masuk Islam. Baik. Dalam ayat lain yang juga diturunkan di Makkah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pertanyaan Nabi Nuh kepada kaumnya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indih fa ummiyat 'alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaum dia, wahai kaumku, apa pandangan kamu, apa pendapat kamu sekiranya aku mempunyai bukti yang nyata daripada Tuhanku? Maknanya bukti bahawa agama yang aku bawa ni betul. Wahai kaumku, kalau aku boleh buktikan agama aku ni betul, bukti yang datang daripada Tuhanku, dan diberinya aku rahmat daripada sisinya, lalu rahmat itu disamarkan ke atas kamu. Artinya apa? Ummiyat alaikum, makna kamu tak nampak agama ni betul. Agama yang aku bawa ni benar. Ada yang ikut, tapi kamu tak nampak yang apa aku bawa ni betul. Ummiyat macam dibutakan.
ya, disamarkan, sehingga kamu tak nampak agama yang aku bawa ini benar. Ya, adakah kami akan memaksa kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Surah Hud ayat 28. Jadi ayat ni menyatakan, anuzimukumuha, boleh tak kita paksa orang-orang yang tak nak beriman itu supaya ikut juga agama ini, wa antum laha karihun, sedangkan kamu tak suka. Maksudnya apa? Nabi Nuh AS beritahu kepada kaum dia, aku cuma sampaikan saja, dan kalau kamu tak nampak agama ini agama yang benar, ya, aku tidak boleh paksa, sedangkan kamu tidak suka. Bermakna agama Islam ni kalau orang nak masuk, dia kena suka, dia kena minat, dia kena terima. Bukan agama yang boleh dipaksa-paksakan. Baik, ayat Al-Quran ini menunjukkan bahawa semua risalah agama yang dibawa oleh para Nabi menolak sebarang bentuk paksaan dalam agama. Di samping itu, hal ini juga terdapat dalam ayat yang juga diturunkan di Madinah. Tadi ayat turun yang kita baca tadi, ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah, dan ayat yang juga melarang paksaan dalam agama berlaku ataupun turun pada ayat-ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah. Nanti orang kata apa? Itu ayat Mekah. Memanglah masa tu orang Islam tengah lemah. Cuba tengok ayat-ayat Madinah. Ayat yang mana selepas diturunkan perintah jihad, bagaimana pun Allah Ta'ala menyatakan, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Surah Al-Baqarah ayat 256. Maknanya ayat-ayat yang turun di Mekah dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, walaupun selepas perintah jihad dan peperangan, tidak ada yang membenarkan pemaksaan orang-orang kafir untuk memeluk agama Islam. Apakah yang perlu dilakukan jika manusia menolak dakwah Islam? Apa pendirian Islam sekiranya manusia tidak menyahut seruan dakwah dan berpaling daripadanya? Adakah dikira mencukupi sekiranya umat Islam sudah menyampaikan dakwah kepada mereka, menegakkan hujah kepada mereka, atau umat Islam mesti memerangi mereka sehingga mereka memasuki Islam, memeluk agama Islam, atau membayar jizyah? Ini persoalan yang kita timbulkan dalam kitabnya. Pendirian Islam mengenai hal ini tidak berdasarkan kepada hawa nafsu, emosi, pandangan atau pemikiran kita semata-mata. Begitu juga tidak sekadar kita memetik pandangan ulama-ulama tertentu. Sebaliknya, pendirian Islam terutamanya dalam hal-hal yang besar seperti ini mestilah dirujukkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Terlihat apa yang dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Anbiya yang diturunkan di Mekah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi hadha labalaghan liqaumin abidin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun fa in tawallaw faqul adantukum ala sawa wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi peringatan kepada kaum yang beribadah, kaum yang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dan tiada kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan supaya menjadi rahmat untuk sekalian alam. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Nabi SAW diarahkan oleh Allah beritahu kepada orang yang tak mau beriman bahawa sebenarnya Tuhan kamu adalah satu saja.
maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, Allah kata, fa in tawallau. Nampak, ini jawapan pada soalan tadi. Macam mana kalau kita sampaikan Islam kepada orang kafir tak mau? Fa in tawallau, kalau mereka tidak mau, kalau mereka berpaling, tak mau menerima Islam, faqul adzantukum ala sawa, maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, aku telah menyampaikan kepada kamu, sama saja antara kita. Maknanya orang yang beriman, aku sampaikan pada mereka, mereka terima. Aku sampaikan pada engkau, kau tak nak terima. Dari segi kewajipan yang telah ditunaikan oleh Nabi, sama. Dah sampaikan. Ya. Manusia diberikan sama saja peringatan agama daripada Allah Ta'ala. Menyampaikan agama yang benar, sama je. Ya. Aku dah sampaikan ala sawa, sama saja. Kemudian, dan aku tidak mengetahui apakah ancaman yang dijanjikan kepadamu itu sudah dekat ataupun masih jauh. Ya. Aqaribun am ba'idun. Apakah yang Allah ancamkan pada kamu dekat atau jauh? Maknanya serahkan urusan kamu semua kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala masih bagi peluang kepada kamu, kamu hidup, ya, dan sebelum kamu mati mungkin ada peluang untuk beriman. Dan kalau kamu mati dalam keadaan kufur, maka terserahlah kepada Allah, ya, atas apa yang kamu telah dijanjikan. Itu surah Al-Anbiya ayat 106 sehingga ayat 109. Baik. Kemudian ayat yang lain dalam surah Asy-Syura, Allah Ta'ala menyatakan, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min mulja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sahutlah seruan Tuhanmu, sahutlah dakwah Islam. Allah Ta'ala menghantar para Nabi dan para Rasul untuk sampaikan agama Islam. Sahutlah, ya, seruan dari Tuhanmu sebelum datangnya satu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya dari Allah, iaitu hari kiamat. Sebelum datang kiamat, ya, maknanya manusia ni disampaikan agama Islam ni selagi belum berlaku kiamat, boleh sampaikan dakwah. Dan hari itu pasti akan berlaku, hari kiamat. Kamu tidak akan memperolehi tempat berlindung pada hari itu, dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Baik, jikalau mereka berpaling daripada seruan Allah, maka kami tidak mengutuskan engkau, wahai Muhammad, untuk menjaga mereka. Nampak? Wa ma arsalnaka alaihim hafiza. Maknanya kamu bukanlah diutuskan untuk jaga mereka. Jadi ayat ini jelas bahawa orang-orang yang kafir, Nabi SAW tak akan bertanggungjawab. Jadi untuk apa pula nak paksa orang tu masuk Islam? Ataupun memerangi mereka untuk menghapuskan agama mereka? Tak payah. Cuma menyampaikan saja, ya, agama Islam, agama yang benar. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan Nabi SAW untuk jaga mereka. Apa yang Allah Ta'ala nak datangkan, azab, bencana, mati, masuk neraka sekalipun, Nabi SAW tidak akan dipertanggungjawabkan. Kewajipanmu, wahai Muhammad, tidak lain hanyalah untuk menyampaikan risalah. Baik. Ini antara ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak, ya, menyebut tentang hukum orang-orang kafir yang tidak mahu memeluk agama Islam, bahawa mereka itu dibiarkan dengan agama mereka, dan maknanya urusan dakwah itu boleh terus disampaikan dan tidak akan ada paksaan untuk memaksa mereka memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan untuk memaksa mereka memeluk agama Islam. Apatah lagi dengan cara peperangan. Suruh tak nak masuk, perang pula dengan dia,
sampai mereka kalah, paksa masuk Islam. Lagi tak ada. Ya, lagi tidak ada arahan seperti itu daripada agama, daripada Allah Taala. Baik. Ayat yang membawa makna seumpama ini berulang-ulang. Ada banyak lagi ayat lain, boleh rujuk surah An-Nahl ayat 81, 82, diulang-ulang berulang kali disebut dalam Al-Quran bahawa apabila terdapat sesuatu kaum yang menolak dakwah Islam dan berpaling daripada menerimanya, maka Rasulullah SAW tidak perlu memaksa mereka untuk menerima hidayah, kerana Rasulullah SAW tidak berkuasa untuk memberi hidayah kepada mereka. Ya, kerana akan tetapi Allah Ta'ala yang memberi petunjuk. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kewajipan Rasul hanyalah untuk menyampaikan dakwah Islam. Baik. Akhir sekali, antara tujuan peperangan yang dilarang dalam agama Islam iaitu untuk meraih keuntungan dari segi ekonomi. Maknanya, adakah Islam ini satu agama yang mengajar peperangan? Apabila kamu berperang dengan orang kafir, kamu boleh rampas harta benda mereka, dan sebab itu yang menjadikan orang Islam ni suka sangat berperang. Bila perang boleh rampas rumah, rampas tanah, rampas perempuan, ya, menjadikan hamba, rampas dia punya ternakan, lembu, unta, kambing. Adakah itu tujuan Islam memerintahkan peperangan? Jawapannya insya-Allah tuan-tuan, panjang, tajuk ni panjang, kita sambung dalam kuliah kita akan datang. Mudah-mudahan kuliah akan datang ni kita sekalikan dengan tajuk jihad dalam Islam, antara syariat Islam dan Taurat. Kita akan lihat perbandingan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan apa yang termaktub dalam Old Testament. Old Testament ataupun kitab yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Ya. Pertama tadi, adakah Islam membenarkan peperangan untuk merampas harta benda orang kafir? Kemudian kita lihat perbandingan antara syariat Islam, jihad dalam syariat Islam berbanding dengan apa yang terdapat dalam kitab orang-orang Yahudi, dalam kitab Taurat, dan juga apa yang ada pada orang Kristian hari ini daripada rujukan mereka dalam Old Testament, dalam Bible. Baik, wallahu taala a'lam. Sekadar itu saja untuk tengah hari ini. Dan saya umumkan juga kutipan seperti biasa untuk Ma'had Tahfiz Seri Tanwiriyah bagi siapa yang berhajat untuk membuat sumbangan dan infak, boleh berbuat demikian selepas solat Zuhur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.